Kita nak terus bersama dengan tetamu Nur Fitri Amir Mohamad yang merupakan koordinator Forum Kedaulatan dan Keterjaminan Makanan FKKM, di mana kita nak memberikan fokus kepada CPTPP dan juga impak kepada masyarakat pertanian dan juga masyarakat petani. Pertamanya sekali, Nur Fitri, analisis kos faedah sudah dikeluarkan. Apa kelompongan yang wujud yang perlu kita lihat sebelum ratifikasi ini dilaksanakan, atau kita masih berdebat tentang CPTPP tidak perlu ini? Baik, terima kasih. Pertamanya, kos dan faedah analisis CBA ini saya melihatnya minta maaf, secara skeptikal juga, kerana apa yang saya lihat dia adalah analisanya adalah analisa faedah. Kerana kosnya itu kurang, jarang-jarang sekali disebut. Sedangkan banyak kos sebenarnya yang akan diterima oleh Malaysia, bukan sahaja faedah. Dan sebab itulah saya menggesa ahli-ahli parlimen sebenarnya untuk meneliti dengan lebih mendalam perincian satu persatu tentang CPTPP ni dan juga CBA ni, kerana sebenarnya dalam perjanjian perdagangan bebas ini hanya 6 saja daripada 30 bab dalam teks perjanjian ini adalah berkenaan dengan perdagangan konvensional, seperti mana yang tuan sebut tadi, berkenaan dengan trade balance dan sebagainya. Tetapi ada 24 bab lagi mengandungi peraturan-peraturan syarat berkenaan dengan harta intelek, hak-hak alam sekitar, buruh, perolehan kerajaan, e-dagang, perkhidmatan dan sebagainya. Saya ingin membawa perhatian penonton kepada cost benefit analysis ni di muka surat 242 yang mana saya terlibat secara langsung dalam kajian ini. Ya, ini berkenaan dengan kewajipan Malaysia untuk menyertai Convention UPOV 1991, ya. Yang ini adalah Union for Plant Variety Protection. Jadi untuk penjelasan sedikit gambaran berkenaan dengan Plant Variety Protection ini, ia adalah satu bentuk hak monopoli, ya, kepada pengeluar benih. Maksudnya syarikat boleh memohon pendaftaran, jadi benih itu didaftarkan atas nama syarikat tersebut dan syarikat tersebut nanti boleh, ya, akan mendapat hak monopoli, ya, sehingga lebih kurang dalam 25 tahun, ya. Bermaksud pihak lain tidak dapat untuk menggunakan benih tersebut untuk menjual benih tersebut. Jadi pada ketika ini Malaysia ada undang-undang yang tersendiri yang kita akan terpaksa pinda undang-undang ini untuk kita selarikan dengan UPOV 1991 ini. Jadi ulasan dalam CBA ini bagi saya adalah cukup cetek, mungkin saya boleh kata dangkal, kerana CBA ini hanya menyentuh bahawa kononnya akta sedia ada, akta PNVP, ya, Protection of New Plant Variety 2004 kita, dan akta UPOV 1991 ini mempunyai beberapa persamaan dalam hal hak kepada pembiak baka, dan yang keduanya disebut hak kerajaan untuk tidak memberi hak pembiak baka atas faktor keselamatan awam atas sebab-sebab itu tidak akan beri kesan buruk. Ini dalam CBA, ya. Dan dia hanya diulas separuh muka surat, ya, dan sebenarnya kesannya itu besar kerana hakikatnya Akta UPOV 1991 ini mempunyai sebanyak 13 artikel, 13 perkara yang bertentangan dengan akta kita sedia ada ini, yang mana ini akan menjejaskan hak-hak petani, ya, seperti yang termaktub di dalam perjanjian dan deklarasi antarabangsa yang disertai oleh Malaysia, yang disokong oleh Malaysia, iaitu International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, ITP GRFA, Convention of Biological Diversity, CBD, UNDROP, UNDRIP. Jadi perkara-perkara ini perlu dilihat dengan lebih mendalam. Mungkin saya boleh pergi secara detail lagi kalau ada masa sini, ya. Berkenaan dengan dakwaan bahawa petani masih lagi boleh menyimpan dan menggunakan benih yang ditanam bila disimpan. Ini dia punya persoalan, perdebatan dia. Adakah petani dibenarkan untuk menyimpan benih dan menggunakan semula? Kerana benih itu menjadi milik syarikat, dan petani jika menyalahi undang-undang ini, Akta UPOV ini, boleh disaman. Jadi ini isunya, ya.
Jadi walaupun di sini di dalam CBA ni dikatakan boleh masih boleh menyimpan dan menggunakan benih, tetapi ianya adalah separuh benar kerana petani tidak boleh berkongsi benih tersebut, yang mana ini adalah amalan tradisi petani dan dia adalah amalan yang baik, amalan yang telah turun-temurun sejak ribuan tahun petani melakukannya, yang inilah yang meningkatkan biodiversity, variety-variety tumbuhan yang ada. Jadi pertama itu tidak tepat komen di situ. Yang keduanya adalah berkenaan dengan Malaysia mempunyai lagi hak untuk melindungi kepentingan sosial, ya. Tetapi perkara ini sebenarnya dalam artikel 5, artikel 17.1 dan artikel 18 dalam Akta UPOV sebenarnya tidak lagi membenarkan Malaysia untuk menolak pemberian PVP ini untuk pelindungan kepentingan awam seperti dalam keadaan kesan negatif terhadap alam sekitar. Contoh, kesan negatif terhadap alam sekitar ini contohnya adalah isu berkenaan GMO, tumbuhan-tumbuhan invasif, dan penyertaan dalam UPOV juga boleh menggalakkan biopiracy, ya. Maksudnya pihak lain masuk, saintis ataupun syarikat-syarikat lain masuk dalam negara ini, membawa keluar spesimen-spesimen, kemudian mereka patentkan, ya. Kerana undang-undang yang sedia ada sekarang ini mewajibkan saintis ataupun syarikat berkenaan untuk mendapatkan kebenaran bertulis, tapi perkara ini tidak wajib dalam Akta UPOV 1991. Yang ini berkenaan dengan UPOV saja. Ada lagi yang saya sebut tadi, ada 13 perkara yang bertentangan, tapi mungkin saya sebutkan yang ini dulu. Tuan. Nur Fitri, tadi Nur Fitri sebutkan tadi UPOV 91, UPOV 91, ada juga perjanjian Budapest dan sebagainya. Ini berkaitan dengan hak paten untuk baka dan juga mikroorganisma sendiri. Bagaimana perjanjian seperti ini kalau kita lihat memberikan risiko juga kepada pertanian kita? Tadi sudah disebutkan sedikit, tapi pada masa yang sama bagaimana untuk kita melihat bahawa jaminan kepada akses pasaran yang lebih luas? Sekarang ini kita bercakap soal mungkin food security, security makanan, mungkin memerlukan kerjasama yang lebih ampuh di peringkat antarabangsa, itu satu. Kedua, kita juga mahu mempelajari daripada FTA yang lain. NAFTA sebagai contoh, apabila berkuat kuasa, banyak lambakan makanan berlaku dimasuki daripada negara Kanada dan juga Amerika Syarikat ke Mexico sebagai contoh. Ini antara apa yang kita boleh pelajari. Bagaimana untuk melihat skala konteks ini dan kita cantumkan dengan konteks dan juga keadaan di Malaysia? Tadi sebelum sesi kita tadi saya ada dengar ulasan bahawa ekonomi dunia dalam keadaan yang tidak menentu, dan jika begitulah hakikatnya, bahawa apa yang perlu dilakukan oleh setiap negara di dalam Malaysia ini ialah dengan memperkukuhkan ekonomi domestik, ya. Terutama sekali dalam hal food security ini, ya. Kita tidak boleh selamanya bergantung kepada import makanan. Dan komen berkenaan dengan pertanian dalam CBA ini sebenarnya banyak tertumpu pada kelapa sawit. Banyak analisisnya adalah tentang kelapa sawit lah, dan dimasukkan statistiknya itu dalam pertanian, dalam agriculture. Dan of course kelapa sawit ni memang kita juara lah, kita mungkin akan boleh ekspor. Tapi dalam hal agrofood, agro makanan ataupun makanan untuk pertanian secara spesifiknya tidak disebut kesannya terhadap pengeluar-pengeluar sayur, kebun-kebun sayur, penternak daging, penternak kambing, lembu dan sebagainya, tidak jelas. Sebab itu yang saya katakan tadi, kosnya itu, analisis kosnya itu tidak betul-betul spesifik, yang tidak betul-betul mungkin saya kata telus di dalam CBA. Jadi memang, kita contoh, CBA ni, apa yang disebut dalam CBA ni mengatakan bahawa memang sekarang ini pun Malaysia memang bergantung pada import. Dan iaitu disebut kat sini ada 18 daripada 42 produk pertanian kita memang tidak mencapai tahap 100% SSL, jadi kita terpaksa import. Jadi kos import makanan kita juga sebenarnya adalah 55.5 bilion pada tahun 2020. Jadi CBA ni menggambarkan bahawa penghapusan tarif dan kawalan import akan memudahkan lagi banyak barangan-barangan import ini masuk, seolah-olah itu adalah penyelesaian kepada isu food security. Maksudnya kita banyakkan barang import, jadi isu food security itu selesai. Tapi persoalan di sini adalah apa akan jadi pada nasib petani, penternak, nelayan tempatan yang akan kerugian kerana lambakan import ini. Dengan penghapusan tarif dan kawalan import ni,
tarif ini akan dihapuskan. Sekarang ni 20% hingga 50% tarif Ya. akan menjadi kosong. Jadi tarif ini sebenarnya untuk kita protect domestic industri kita ni. Jadi apa akan jadi kepada mereka? Ini adakah kita akan bergantung kepada import selama-lamanya? Baik, Ya. jadi adakah jaminan makanan itu dapat diwujudkan dalam Malaysia tanpa sertai CPTPP ini, dan apakah penyelesaiannya, solution? Betul. Apa ni, CPTPP ini adalah berkenaan dengan liberalisasi perdagangan, ya. Dia adalah untuk memudahkan barang keluar masuk, tetapi kesannya adalah persaingan dengan import itu akan menekan petani kita. Sebagai apa yang boleh kita buat sekarang ni adalah dengan melaksanakan dasar-dasar sedia ada ini secara spesifik mengikut peredaran ataupun perkembangan situasi global semasa. Sebagai contoh saya tengok ayam, isu ayam. Kita tak cukup ayam. Jadi apa yang dibuat oleh kerajaan adalah dengan buat export ban. Maksudnya untuk memastikan bekalan ayam tempatan ini didahulukan. Bekalan ayam untuk masyarakat rakyat tempatan didahulukan berbanding dengan luar negara. Ya. Export ban ini tidak akan dibenarkan di dalam CPTPP ini. Kerana ia ada halangan kepada trade. Jadi kebebasan negara untuk melaksanakan polisi-polisi tindakan-tindakan reaktif ataupun tindakan-tindakan seperti ini untuk melindungi rakyat ini akan dirisikokan. Maksudnya tidak boleh lagi kita buat seperti ini. Jadi alternatifnya adalah dengan kita support lebih banyak industri-industri tempatan, kemudian negara sepatutnya perlu ada kebebasan untuk melindungi kepentingan dalam negara. Ya. Kita tak boleh melihat dalam ekspor dalam aspek GDP saja, kerana GDP ini juga tidak menggambarkan kesejahteraan keseluruhan masyarakat, seperti mana yang kita tahu, walaupun banyak komen-komen yang diberikan yang kononnya Malaysia punya ekonomi tambah baik, tetapi kesan nyata yang rakyat bising ni adalah kenaikan inflasi, kos meningkat dan sebagainya. Jadi bagaimana kita ini menjelaskan perkara tersebut? Okey. Jadi ini yang kita perlu wakil-wakil rakyat sebelum meratifikasi perlu melihat dengan lebih mendalam lagi. Yang paling penting berhubunglah dengan pakar-pakar. Seperti Nur Fitri ini juga dan juga rakan-rakan lain, saya percaya banyak buah pandangannya yang harus diambil kira untuk kita melihat kesannya, kerana penting dalam masa untuk kita membuka akses pasaran lebih luas melalui CPTPP dan juga FTA dan juga multilateral yang lain. Kesan-kesan seperti ini juga perlu dipertimbangkan oleh pembuat dasar. Terima kasih Nur Fitri. InsyaAllah kita akan mencari masa lebih panjang untuk perbualan ini kerana ini memerlukan masa yang panjang. Nur Fitri Amir Mohamad, Koordinator Forum Kedaulatan dan juga Keterjaminan Makanan FKKM.